Rancangan santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan surah yang ke-48, surah Al-Fath bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz sihat ya. Sihat Ustaz, alhamdulillah. Kita dah masuk Al-Fath Ustaz. Al-Fath, ya, Masya-Allah. kemenangan ya, kemenangan, tetapi rupanya kemenangan ini dilatari oleh nampak macam kalah umat Islam ketika perjanjian Hudaibiyah yang kita bincang sebelum ini, dan hari ini kita nak menyambung Ustaz ya pada halaman 512. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah dijemput untuk share, kongsikan dengan rakan-rakan, dan kita tahu bahawa kita sudah pun menuju ke hujung. Betul, jadi kita nak pastikan mesej daripada juzuk yang ke-26 hingga 30 ini dapat kita masukkan, jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita seharian. Kita mulakan dengan bacaan daripada doa, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 512. Bermula daripada ayat yang ke-10, kita akan melihat bagaimana bai'ah asy-syajarah ya, ataupun bai'atur ridwan yang berlaku di Hudaibiyah ya. Tetapi pada waktu itu apa maksud bai'atur ridwan, kita sama-sama akan melihat pada ayat yang ke-10 sebentar lagi. Kemudian kita akan menyambung daripada ayat 11 hingga 14, alasan dusta mereka yang tidak ikut serta dalam peristiwa Hudaibiyah dan ancaman Allah kepada mereka. Gelaran mereka ini adalah golongan munafik ya, di kalangan A'rab, yang kita akan tengok bersama-sama sebentar lagi. Kemudian pada ayat yang ke-15, keinginan orang-orang munafik untuk menghadiri Khaybar ya. Mengapa mereka nak menghadiri Khaybar? Kita akan lihat bersama. Kita mulakan dengan bacaan ayat 10 hingga 12, memulakan majlis kita My Quran Time pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada dan kita bertemu pada hari ini di halaman yang ke-512, dan kita nak baca hari ini bermula ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-12. Panjang-panjang ayat dia. Jadi mari kita cuba untuk kita sama-sama baca, dan kita nak mula bacaan yang pertama ini dengan bacaan murattal ras insya-Allah. Mari kita sama-sama gemakan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama
يمكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 10 hingga 12. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi ya. Kita membaca sebentar tadi daripada surah Al-Fath, iaitu sambungan kepada seruan untuk sama-sama kita memberikan ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu di Mekah ataupun di Madinah itu, termasuklah pada waktu ini apa sahaja arahan Nabi di dalam hadis yang ditunjukkan oleh sirah, itulah yang kita perlu jadikan sebagai panduan, sebagai pemimpin pada kita semua insya-Allah. Pada ayat yang ke-10 Allah menyatakan innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim, iaitu sesungguhnya mereka yang berbai'ah ya. Berbai'ah maksudnya, berbai'ah ini maksudnya ialah berjanji setia kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu inilah yang dikaitkan dengan bai'atul ridwan ataupun bai'atul maut, nama lain maksudnya bai'atul maut ataupun bai'atul syajarah, kerana dia berlaku di sebuah pohon di kawasan Hudaibiyah itu. Ini sebelum daripada perjanjian Hudaibiyah ya, sebelum perjanjian Hudaibiyah mereka bersama kerana Saidina Osman telah dihantar tapi tak pulang-pulang, tak balik-balik. Jadi kalau katakan dia dibunuh,
maka itu adalah sebagai satu kebiadapan daripada orang-orang di Mekah tersebut. Maka mereka ingin, Nabi kata, adakah kamu bersedia, semua yang datang daripada Madinah ni bersedia tak untuk memperjuangkan kepada Saidina Osman yang telah dibunuh jika ianya betul berita yang benar. Maka pada waktu itu perjanjian itu dinamakan sebagai Bai'atus Syajarah, ya, dan juga ataupun yang lebih terkenalnya Bai'atul Ridwan ataupun nama lainnya Baitul Maut, iaitu perjanjian bersedia untuk kita sendiri meninggal mati kerana memperjuangkan Saidina Osman yang dibunuh mati. Maka pada waktu ini Allah menyatakan sesungguhnya mereka yang berbai'ah ini, mereka berbai'ah kepada Nabi, tetapi dinyatakan di sini yubayyi'unallah, mereka berbai'ah, mereka berjanji dengan Allah. Dan Allah bila berbai'ah tu kan letak tangan Ustaz kan, sama ada bersalam ataupun letak tangan antara satu sama lain. Maka Allah menyatakan yadullah fawqa aydihim, Allah di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya Allah memberi panduan, Allah memberi perlindungan kepada semua tangan-tangan yang berbai'ah pada waktu itu. Tetapi siapa yang nakatha itu maksudnya ialah melanggar perjanjian. Orang itu sebenarnya melanggar perjanjian, memberi kesan kepada siapa? Adakah kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang Islam yang ada pada waktu itu? Allah kata ala nafsih. Orang itu saja yang rugi Ustaz. Dia memungkiri janjinya kepada dirinya sendiri, dia akan merosakkan lagi bantuan yang Allah ingin berikan kepada dirinya. Tetapi umat Islam, Nabi Muhammad kalau menang, Allah tetap akan bantu. Allah boleh bagi seluruh alam ini untuk bantu Nabi Muhammad, tak perlu kepada salah seorang ataupun sesiapa yang ingin melakukan pemungkiran ataupun pelanggaran kepada janji tersebut. Dan ini pelajaran untuk kita juga. Kalau katakan kita sendiri Ustaz ya, kita diminta untuk berjuang dalam agama, tapi kalau kita kata tak payahlah menyusahkan dia agama ini, sebenarnya kalau ada yang cakap begitu ataupun tidak mahu terlibat dalam mana-mana perjuangan memartabatkan kemuliaan dan kebaikan Islam, yang ruginya dia kan, bukan orang lain, bukan Islam tak ada terkesan langsung pun kepada apa-apa pelanggaran yang dibuat. Wa man aufa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran azima, ya, siapa yang menepati janji ini, maka Allah kata bima ahada alaihullah. Biasanya kalau dalam Quran Ustaz ya, alaihi kan, betul, biasanya betul, alaihi tersasul tu, biasa tersasul alaihi alaiha kan. Kalau ha tu ha yang ha alif kan, alif, tapi ini alaihu ini alaihu. Pasal apa? Pasal sebenarnya kalau standard dalam bahasa Arab adalah alaihi, betul, alaihillah. Tetapi di sini kerana perjanjian ni amat berat, dia tak cukup dengan kasrah. Pasal kalau kita banding antara baris bawah dengan baris depan, baris depan lebih berat, lebih berat, maka cara baca pun lain. Dia alaihillah dengan alaihullah, dia berbeza. Maka ini menandakan bahawa perjanjian ini amat berat, bertukar daripada alaihi menjadi alaihullah, ya. Jadi kat situ sahaja pun subhanallah ya, kalau siapa yang menghafaz Quran, kita tahu bahawa ini bukannya kaleng-kaleng, ya. Ini bukan sekadar janji nak makan spaghetti, tetapi ini adalah janji untuk bersama dalam perjuangan. Fasayutihi ajran azima, Allah akan berikan ganjaran yang besar kerana orang ini mengambil perjanjian itu sebagai perjanjian yang besar. Itu sebabnya bila kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dua kalimah syahadah, itu adalah satu perjanjian kita, dan kita perlu ambil ia untuk memperjuangkan kalimah Allah, memperjuangkan apa yang Nabi bawakan sebagai sesuatu yang berat, bukan sebagai sesuatu yang dipandang ringan. Tetapi bagaimana mereka yang ditinggalkan, mereka yang tak join Ustaz ya, dekat Madinah itu mereka tak join, yang 2000, hampir 2000 orang yang pergi ke Mekah untuk menunaikan haji yang diharapkan tetapi kena tahan itu. Mereka yang tak pergi ni, mereka bercakap apa? Sayaqul, mereka akan bercakap. Jadi maksudnya bila umat Islam nak balik ni turun surah ni, jadi Allah dah beritahu orang yang dekat sana tu dia akan cakap sesuatu. Apakah yang mereka akan cakap? Mereka cakap al-muhallafuna minal a'rab, iaitu mereka yang tertinggal daripada a'rab, bukan minal mu'minin, minal muslimin, tak ada. Mereka digelar sebagai a'rab, orang-orang Arab Badui pada waktu itu. Syaghalatna, Allah dah bongkarkan. Mereka akan cakap kami ni sibuklah kan, masyghul istilahnya kan. Kami ni sibuk, itu sebabnya kami tak boleh join kamu ya Rasulullah. Mengapa mereka sibuk? Yang pertama disebabkan oleh harta. Bisnes lah Ustaz. Kami ada bisnes, harta nak kira tak cukup, penuh. Kan? Jadi pada waktu itu mereka akan beri alasan ini. Dan
Sebab kedua, alasan mereka ialah kerana keluarga kami, anak kami, isteri kami panggil, tak payahlah bang kan. Kita ni jauh sangat 400 km tersebut. Jadi kalau saya ikut sekali ke naik kapal terbang, tak adalah kapal terbang pada waktu itu. Tetapi nak ceritanya ialah keluarga orang-orang munafik ini memberi kesan kepada mereka, mereka beri alasan ya, bukan semestinya isteri atau anak mereka yang mengganggu. Maka selepas mereka dah bagi alasan itu, fastaghfir lana ya, iaitu mereka akan cakap apa, maka mohonlah keampunan kepada Allah. Sebenarnya orang munafik ini dia bukan perlukan keampunan pun Ustaz. Mengapa mereka nakkan keampunan? Sebenarnya bila Nabi mention, bila mereka Nabi jelaskan nama dia, macam kita kat Facebook Ustaz ya, kita tulis status kemudian kita mention kan, kita jelas, kita status baiklah tag kawan ya. Maka pada waktu itu dia adalah satu pemuliaan, satu penghormatan. Maka bila Nabi memohonkan keampunan, beritahu nama A B C contohnya, maka itu adalah sebagai tanda Nabi menerima dan mengiktiraf mereka sebagai orang-orang yang berbuat kebaikan, ada tersilap minta diampunkan. Jadi mereka minta. Jadi dinyatakan di sini yaqulu nabi alsinatihim. Allah menyatakan mereka itu bercakap dengan lidah mereka, tidak apa yang ada di hati mereka. Dalam analisis perang Uhud sebelum ini kita berjumpa dengan istilahnya biafwahihim maksudnya dengan mulut mereka, tapi dekat sini bialsinatihim. Apa bezanya? Dekat Uhud ya, bila mereka kan orang Islam ada yang terbunuh, pada waktu itu mereka cakap itulah sebenarnya tak payah pergi Uhud, kita tengok kita selamat. Dia cakap berdegar-degar, jadi menggunakan mulut besarlah, cakap besar ya. Tapi yang ini dia cakap kami ni minta maaf lah, kami ni tak pergi ni, minta maaf lah kan. Dia cakap perlahan-lahan. Dia cakap perlahan-lahan, maka Allah menggunakan perkataan bialsinatihim, dengan lidah saja. Dengan lidah saja kata bukan kami tak nak pergi tapi sibuk kan. Tapi kami nak pergi. Pasal apa? Pasal mereka ada berfikir sesuatu yang kita tengok di sini. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'a. Siapa yang dapat menolak, berkuasa menolak sesuatu azab daripada Allah, in arada bikum darra, jika ada bahaya ataupun ada manfaat. Ya, pada waktu ini sebenarnya mereka merasakan bahawa ada sesuatu yang tidak kena, maka mereka nak minta ampun daripada Allah Subhanahu taala. Mereka merasakan bahawa Nabi ni tak balik Ustaz. Nabi dengan orang-orang muslim yang pergi ke Mekah ni tak balik, mesti kena bunuh dengan orang-orang Mekah, tapi balik, maka inilah yang dikhabarkan. Dan di hujung itu Allah kata bal kanallahu bima ta'maluna khabira. Allah tahu apa yang mereka buat ya, mereka punya perancangan apa sebagainya, itu Allah tahu, dan itu memberi panduan kepada kita, jangan kita ni nak cuba cakap belakang. Maksudnya cakap belakang ni, dia kalau orang tu tak tahu pun akhirnya terbongkar juga perkara tersebut. Dan kita nak belajar daripada ayat 12, apakah yang mereka sangka-sangkakan, bersama Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Ya baik, insya-Allah kita nak baca sekali lagi Ustaz ya. Ayat yang ke-12 ya. 12 ulang lagi sekali. Satu peringatan, dan apa yang kita nak belajar selepas ini insya-Allah kita ulang lagi sekali ayat yang ke-12. Jom ibu-ibu ayah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minun إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا صدق الله العظيم. Surah
Astagfirullahalazim. Gitulah ayat yang ke-12 bercerita tentang apakah yang difikirkan oleh orang-orang munafik. Allah bongkar Ustaz ya, iaitu mereka itu menyangka bahawa bahawa Rasul dan juga orang-orang beriman yang pergi ke Mekah dari Madinah itu tidak akan kembali. Lan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Tidak akan kembali selama-lamanya, tetapi rupa-rupanya mereka kembali ya, dan dihiaskan kepada orang-orang munafik ini pada hati mereka, mereka dah tak pergi, dan dihiaskan dalam hati mereka ini wa dhanantum dhannasaw, iaitu mereka ini berfikir dengan prasangka yang buruk Ustaz ya. Dia cakap orang Islam ni, orang beriman, Rasul ni, dan perkara ini perlu kita belajar bahawa sebenarnya zaman ini kita jangan berprasangka dengan orang-orang yang beriman. Alah, baca Quran je lebih kan, entah maju ke tak maju negara. Perkataan-perkataan begitu kita kena jaga. Kerana apa? Kerana itu melambangkan dalam hati kita itu ada ulat. Ya, ada busuklah Ustaz ya. Digelar sebagai orang-orang yang munafik. Allah kata wa kuntum qauman bura. Ya, kamu ini adalah kaum yang perlahan-lahan akan binasa. Dia tak macam orang-orang zaman Nabi Hud ya, mereka kalau ada melawan Nabi dia akan terus hancur. Tetapi di sini Allah menyatakan wa kuntum qauman bura, kamu akan binasa akhirnya. Dan kita lihat bahawa orang-orang munafik ini dia tidak terus dibunuh ya, ataupun terhancur ataupun diazab, tapi perlahan-lahan mereka ini akhirnya diketepikan dalam peristiwa Fathu Mekah apabila sampai pada 8 Hijrah. Kita kena faham bahawa ini berlaku pada sekitar 6 Hijrah di peristiwa Hudaibiyah ini. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan nakatha, melanggar perjanjian ataupun membatalkan perjanjian. 7 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang kita jumpa pada ayat yang ke-10 sebentar tadi, bagaimana Allah mengingatkan bahawa sebenarnya walaupun perjanjian Bai'atul Ridwan itu tidak berlaku sebenarnya kerana Saidina Osman kembali, tetapi Allah tetap mengingatkan faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsih, pasal ia bukan sekadar pasal Osman, tetapi bukan sekadar pasal Saidina Osman, tetapi ia adalah berkaitan dengan Rasul, berkaitan dengan perjanjian kebaikan. Dan itulah yang kita perlu jaga sampai hari ini. Perjanjian kita pada Allah bila kita mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berjanji dan kita tidak akan mungkiri. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد، هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح، هيا هيا يا رجال هيا بالجهاد، هيا هيا يا رجال هيا بالكفاح. عيش عزيزا أو مت شهيدا، عيش عزيزا أو مت شهيدا، ولا تبالي للعدو، ولا تبالي للعدو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Itulah antara lagu seruan jihad oleh abang-abang Brothers, kumpulan nasyid Brothers. Antaranya dia maksudkan marilah ataupun ayuh wahai kaum lelaki, marilah berjihad. Ayuh kaum lelaki, marilah dengan bersungguh-sungguh hidup mulia, aish azizan au mut syahidan, ataupun mati dengan mati syahid. Allahu akbar. Moga-moga perjalanan kita penuh dengan cita-cita kita untuk syahid di medan Allah Subhanahu wa taala. Dan syahid itu banyak sahaja. Betul. Yang ialah yang satu tu syahid di medan jihad perperangan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga syahid-syahid yang kecil antaranya menuntut ilmu salah satunya. Betul Ustaz ya. Itu sebabnya kita kita kena ada niat. Subhanallah. Niat untuk terus kita belajar ilmu. Betul. Dan juga kita kena ada niat untuk syahid qital, iaitu syahid di medan perang ya. Bila berlaku itu kita tahu adalah
susunan daripada Allah Subhanahu taala. Khalid Al-Walid contohnya kan, memang banyak perang yang dia terlibat, tapi akhirnya berada menghembuskan nafas terakhirnya di atas katil sahaja. Jadi yang pentingnya ialah kita niat Ustaz ya, untuk kita jihad fi sabilillah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Jadi mari kita singgah sekejap ke ruangan tajwid kita untuk kita ulang kaji pengajian kita ataupun kajian tajwid kita hari ini. Kita sama-sama ikuti paparan yang telah disediakan. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Baik, menyempurnakan hukum iqlab yang terdapat dalam ayat ini, iaitulah ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-13. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kuntum qauman bura. Surah Al-Azim itu ayat yang ke-12. Kita perhatikan pula ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih. Sadaqallahul azim. Baik, dua ayat ini fokus kita iaitulah pada kalimah atau pada tempat yang ayat yang ke-12 iaitu tanwin. Tanwin bertemu dengan ba. Tanwin bertemu dengan ba. Qauman bura. Tanwin bagi dua di atas bertemu dengan ba, dan ayat yang ke-13 iaitulah nun mati bertemu dengan ba. Wa man lam yu'min billahi. Nama dia apa? Nama dia iqlab, iaitu apa dia? Tertukar atau menukar sebutan nun sakinah ataupun tanwin kepada sebutan bunyi mim. Sebutan mim berserta dengan dengung. Berserta dengan dengung kan? Ma'al ikhfa kan? Berserta dengan dengung kan? Jadi kita dengung tu, kita jangan rapatkan betul-betul mulut kita. Contoh kan, qauman, sebab dia ada juga ikhfa dia tu kan. Jadi seolah kita letak je bibir, dua bibir tu. Contoh, qauman bura, macam tu. Qauman bura. Satu lagi ada ayat 13, wa man lam yu'min. Macam tu saja. Dia letakkan saja dua bibir. Habis tu, ustaz boleh ke kalau saya baca saya rapatkan tu? Boleh, tak ada masalah. Tapi kebanyakan disebut itulah kita letak seolah-olah kita letakkan saja dua bibir kita. Qauman bura wa man lam yu'min billahi. Contoh kan, seperti yang disebut dalam Tuhfatul Atfal, miman bi ghunnatin ma'al ikhfa, kan, gunnah kan, dengung beserta dengan ikhfa sama-sama. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita dapat ulang kaji dan dapat kita praktikkan dalam bacaan kita, insya-Allah. Pastinya bacaan kita semak dengan guru-guru kita. Selamat mencuba, wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Star ya, berkongsi sebentar tadi bagaimana kita boleh baca dengan jelas Ustaz ya. Jelas ini bacaannya dan dalam masa yang sama juga dia akan menjelaskan mesej yang kita nak baca. Sebagaimana kita baca sebentar tadi, mungkin ada yang kata bahawa ayat ke-10 tadi berkaitan dengan bai'ah. Saya ni tak ada bai'atul ridwan, bai'atul maut apa sebagainya, tapi sebenarnya idea asalnya itu ialah berjanji dengan Allah. Salah satu, kalau kita berjanji dengan dua kalimah syahadah itu berjanji ya tuan-tuan sekalian, dan perjanjian itu menyebabkan kita kata okey, Allah kata saya kena solat, saya berjanji kena buat solat tersebut. Maksudnya orang yang tidak solat dia sedang memutuskan perjanjian. Nakatha fa inna ma yanquthu ala nafsi. Dia sebenarnya memutuskan perjanjian dengan Allah. Allah nak bagi dah, nak bagi syurga dah ni, bagi rahmat Allah, tapi tak payahlah, tak payah. Itu yang sebenarnya berlaku dalam konteks peristiwa di Hudaibiyah ini. Kita nampak bahawa orang-orang yang munafik itu, mereka ini daftar IC mereka ni kalau zaman sekarang Islam lah Ustaz. Ya, tetapi mereka kata sibuk ya dengan harta, dengan anak ya, itu ataupun ahli keluarga. Pelajaran daripada situ ialah kalau boleh kita dengan ahli keluarga kita bekerjasama untuk buat ibadah. Bukannya si isteri kacau si suami kan, bang tak payah pergi masjid lah bang. Si suami kacau si isteri, tak payahlah pergi majlis ilmu. Itu sebenarnya ada ciri munafik dalam apa yang kita belajar sebentar tadi. Dan kita gunakan harta yang ada itu bukan untuk menyibukkan kita daripada beribadah. Kita gunakan harta yang ada untuk kita
kita sumbangkan pada perjuangan. Sebabnya kita nak sambung lagi daripada ayat yang ke-13 hingga ayat 15, bagaimana Allah memberi komentar kepada mereka yang ditinggalkan dan lepas dah kena tinggal, jumpa balik orang Islam balik ni ke Madinah ni, mereka cakap apa lagi? Ayat 13 hingga 15 bersama Ustaz Tarmizi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu taala. Kita nak menyambung bacaan kita dari ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-15. Sedikit tambahan tadi lupa saya nak kongsikan. Kalau iqlab ni biasanya kalau tanwin baris dua tu, baris yang kedua tu diganti dengan mim kecil. Ya. Itu antara tanda dia. Kalau nun pula di atas huruf nun tu dia letak tanda mim kecil. Itu antara key dia lah. Key. Kadang-kadang kita lupa nama. Nama apa tak tahu, tapi dia yang handsome betul lah. Contoh kalau kat sini mungkin kita atas nun dia ada tanda mim. Kalau tak silap ni iqlab. Ataupun kena dengung, tahu cara baca dia. Itu sebagai cakap tentang iqlab tadi Ustaz ya, perkataan yang kita jumpa berkaitan dengan iqlab ini ayat 12 yang qalibar rasul. Ya, iqlab ni kan dia bertukar kan? Betul ya? Ustaz. Betul ke salah saya? Iqlab apa maksudnya? Betul Ustaz. Menukar bunyi nun pada mim. Kalau di sini yang qalibar ini adalah bertukar, maksudnya kembali. Bertukar kembali, maksudnya daripada Madinah pergi ke Mekah, patah balik ke Madinah. Itu adalah maksud yang qalibar dalam ayat ini. Itu menarik Quran Time Ustaz. Kita belajar tajwid pun kita boleh ada tadabbur juga, kaitkan dengan pemahaman ayat. Pemahaman ayat. Banyak sebenarnya ilmu Al-Quran ni. Allahu akbar. Yang bila Ustaz cakap tentang mim tadi tu kan baca apa ketak mulut ni. Betul. Maksudnya dia kena patah balik lah tu. Yang qalibar. Subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sekalian, mari kita menyambung bahagian yang kedua. Bacaan kita di halaman 512 ayat 13 sehingga ayat 15. Kita baca dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15 menyambung kepada perbincangan bagaimana mereka yang munafik itu Ustaz ya, mereka yang kata bahawa kami ni sibuk ya, sibuk itu sebabnya perkataan sibuk ni kita kena jaga-jaga dalam hidup kita ini ya, kerana apabila kita kata sibuk kerana keluarga, kerana bisnes, kerana pelbagai urusan berbanding dengan perjuangan untuk menebarkan ya, meluaskan agama Islam ini sendiri, maka itu adalah antara ciri penyakit yang ada dalam diri seseorang. Maka dalam ayat ini kita melihat pada ayat 13, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, iaitu siapa yang tidak beriman kepada Allah dan rasulnya, maka disiapkan untuk orang-orang kafir ini iaitu sa'ira, api yang menjulang panas maksudnya. Dan Allah menggunakan perkataan lil kafirin dalam ayat yang ke-13 selepas bercakap tentang orang-orang munafik. Orang munafik ini adalah orang yang daftar sebagai orang beriman ya, sebagai orang Islam, tetapi mereka ini digelar, diletakkan di sini sebagai orang kafir Ustaz ya. Mengapa? Kerana apa yang ada dalam hati mereka itu tidak benar. Ya, mereka kata nak suruh minta fastaghfir lana tadi, sebenarnya mereka tidak pun benar-benar inginkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau mereka inginkan keampunan, mereka tidak akan menggunakan lidah mereka itu untuk memujuk ataupun menyebarkan berita-berita yang tidak baik, termasuklah merendahkan kepada orang-orang yang beriman. Ini perkara yang penting yang perlu kita amalkan zaman ini. Kita tahu bahawa orang beriman baca Quran Ustaz ya. Kadang-kadang ada orang itu kaya, ada orang itu miskin, ada orang itu pangkat besar, pangkat kecil dan sebagainya. Tetapi yang mulianya adalah takwa dan Qurannya ataupun solat kebaikan yang ada. Jangan diperkecilkan, oh ini daripada kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. Kita meletak label sehingga kan kita merasakan bahawa diri lebih betul dan orang sana tak betul, dan diri kita tidak mahu berjuang, orang sana itu biarlah berjuang, saya tak nak susah-susah, kalau boleh saya nak bercuti saja. Itu antara sifat munafik ataupun penyakit yang perlu kita jaga zaman sekarang kan. Kalau ada orang dia tengok orang lain bercuti, dia nak bercuti juga, dan kemudian cuti lagi, lepas tu sambung lagi cuti, padahal orang yang sana tu dia cuti sekejap je, lepas tu buat kerja. Dalam orang beriman, cuti sebenar-benarnya dekat mana Ustaz? Nun di syurga. Allah. Kan kat sana memang nyenggeng je kan, tapi kat sini cuti 2-3 hari, lepas tu dah tahu dah ibu-ibu yang bercuti, lepas tu sambung balik. Jangan pula lepas bercuti tarik muka contohnya kan, ataupun suami pula, saya ni rasa Isnin malas nak pergi kerja. Itu petanda bahawa kita ini nak cuti di sini lama sangat. Seperti mana orang-orang yang ada penyakit ini, dia kata kalau boleh tak naklah pergi dengan Rasulullah tu, cuti je lah, duduk kat Madinah. Buat apa susah-susah 400 km nak pergi berjalan dan kena berkorban. Allah menyatakan pada ayat 14, walillahi mulkus samawati wal ard, Allah lah yang memiliki segala langit dan bumi. Allah mengampunkan pada siapa yang dikehendaki, mengazab pada siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah nak beri peluang kepada orang-orang munafik ini. Allah boleh ampunkan Ustaz ya. Tapi syaratnya apa? Allah boleh beri keampunan, tapi kita sendiri mesti inginkan keampunan itu betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pasal nak reputation, reputasi nak dimaklumkan. Oh, nabi yang doakan saya tag nama saya contohnya, itu bukan sifat yang dibenarkan. Dan di hujung itu Allah mengatakan wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah ini Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, tapi betul-betul kita mencari keampunan, mencari kasih sayang. Allah menyerangkan perkara ini kerana dibongkar lagi dengan perkataan sayaqul. Bila perkataan sayaqul ini Ustaz ya, maksudnya mereka akan bercakap. Akan bercakap. Benda ni tak bercakap lagi. Orang-orang yang munafik ini tak cakap lagi, tapi Allah dah bongkar. Dan dalam ayat yang ke-15 itu, kita nak baca sekali lagi. Ayatnya panjang, tetapi ini bercerita tentang bila dah tersilap ya, mereka orang-orang Mekah, orang-orang beriman dah balik daripada Mekah, Hudaibiyah, kerana dah buat perjanjian tak boleh pergi haji, patah balik. Bila mereka dah rasa bersalah, mereka nak ambil kesempatan, kira nak cover baliklah. Ayat 15 inilah yang berlaku, tapi kali ini mereka tidak dibenarkan oleh Nabi untuk mereka ikuti. Apakah yang mereka tak dibenarkan untuk ikuti perjuangan seterusnya? Ayat 15 daripada surah Al-Fath. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat yang terakhir dalam halaman 512 ini, iaitu ayat yang paling bawah sekali, ayat yang ke-15. Mari kita sama-sama baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim Azim ayat yang ke-15 ini dia agak panjang Ustaz ya. Betul, Boleh tahan 4 baris ya. Betul, Dan ini adalah pembongkaran tentang sifat orang-orang yang munafik dan kita pun kena faham takkan panjang sangat ni. Pelajarannya ialah kalau panjang tu kena jaga-jaga pelajarannya banyak sangat ya. Jangan sampai kita terambil sifat ini iaitu idzan talaqtum ila maghanim ya, apabila kamu berangkat ke maghanim. Allah tak cakap kepada ilal qital ataupun ilal jihad, ila maghanim. Maghanim ini maksudnya harta rampasan. Maksudnya Allah awal-awal dah beritahu akan pergi ke Khaybar, itu akan Khaybar ni tempat yang hijau Ustaz ni, kawasan orang Yahudi dan banyak perkara kalau dapat harta rampasan itu memang masuk lumayan. Kan. Jadi pada waktu ini Allah menyatakan maghanim. Nak ceritanya ialah kalau pergi ke sana itu akan menang. Litakhuduha zaruna nattabi'ukum. Untuk kamu mengambilnya biarkanlah kami mengikuti kamu. Orang-orang munafik ni dia cakap awal-awal lagi pasal Nabi dah cakap bahawa kita akan pergi ke sana, ini mudah, easy kan, kita boleh dapatkan harta rampasan. Orang-orang munafik ini kalau awal tadi pergi haji kena berkorban, dia tak nak pergi. Yang ini okey saya join. Pasal apa? Pasal yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Sebenarnya mereka nak harta, tapi sebenarnya Allah cakap mereka ini ingin mengubah kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mereka tidak mementingkan Allah dan Rasul, tapi mementingkan amwaluna. Itulah cara berfikirnya. Kalau ada duit, ada harta, dia pergi, ada makan pergi, kalau tak ada ataupun kena berkorban, tak pergi lah saya. Kan? Ada bahagian ke? Kan. Jadi ini perkara yang perlu diberi perhatian. Qul, katakanlah, okey, Nabi dikatakan lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Kamu tak boleh ikut. Kamu tak boleh ikut. Demikianlah telah berfirman Allah sebelum ini ya, sebagaimana sebelum ini juga sekembalinya mereka ke Madinah, fasayaquluna bal tahsudunana ya. Bila dah kata tak boleh ikut tu, ini dah dapat tu kan, dengki. Ini perkataan orang munafik kepada Nabi, kepada para sahabat. Tahsudunana, kamu dengki, tak nak ajak kami kan, kami dah nak bergerak, dah nak berjuang dah, ini tak boleh ni. Padahal dalam hati mereka itu Allah tahu bahawa ada sesuatu yang ada udang di sebalik mi ya. Hujung itu Allah kata bal kanu la yafqahuna illa qalila, mereka tak tahu apa yang mereka cakap. Sebenarnya mereka bercakap membongkar pekung yang ada di dada mereka. Yang kita harapkan kita belajar di situ, jangan sampai kita dibaca sebagai orang yang mempunyai penyakit golongan munafik sebagaimana dalam surah Al-Fath. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita tepati janji dan dilarang berlaku khianat terhadap apa sahaja perjanjian kita dengan Allah bersama manusia. Yang pertama. Yang kedua, kita ikhlas dalam ucapan dan menjaga urusan hati walaupun orang lain tak tahu, tetapi Allah amat mengetahui. Dan yang ketiga, larangan prasangka buruk sesama muslim kerana ia mengakibatkan kehancuran bagi sesuatu kaum. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim,
Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ibu dan ayah mertua kami muslimin dan muslimat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jagalah hati kami ya Allah. Kurniakan hati kami, hati yang memandu kami ke jalan keridaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Hati yang dibaluti dengan Al-Quran, hati yang dibaluti dengan kekuatan untuk mengamalkan Al-Quran, hati yang bersih ya Allah, hati yang mudah memahami dan juga dikurniakan kelancaran membaca Al-Quran ya Arhamar Rahimin. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قدر الله. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan amal kita selama ini Ustaz ya, dan selalu kita berhati-hati dalam kehidupan kita, berjuang, dan inilah yang kita ingin amalkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita jadikan harta yang ada bukan sebagai alasan ya menyibukkan kita daripada terlibat dengan ibadah dan perjuangan, tetapi makin lagi kita menabur sedekah itu ataupun infak kita kerana ingin mengaut pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam halaman seterusnya surah Al-Fath dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.